أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to iSharp channel. Okay, Seram Extra is back. Okay, Seram Extra. Hari ni kita nak cerita dengan korang cerita-cerita yang bercampur gitu. Okay, ini extra lah daripada yang hari tu hari Senin. Siapa yang belum tengok lagi konten Seram Isnin, tajuk dia Ibu, so korang boleh pergi tengok lepas tengok video ni. Okay, so jangan lupa tekan subscribe, like, lepas tu komen lah sekali kan. Lepas tu jangan lupa juga tekan notification bell. Okay, kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Tapi sebelum tu aku nak minta maaf lah, jump scare is back. Roll it. Okay guys, so cerita yang pertama ni, ini cerita yang aku tak pernah dapat. Cerita daripada seorang orang kata apa? Nak kata apa dia? Dia ni penjaga taman tema, tapi dia dekat dalam tu dia jaga rumah hantu. Cerita dia, si Zuhairi ni, dia kata kejadian berlaku pada tahun 2012. Dia ingat lagi waktu tu di pekarangan area Port Dickson. Dia kata macam tu. Kat situ time tu ada funfair lah. Dia kata ada funfair, and saya ada jaga satu rumah hantu lah. Dia funfair tu bukan funfair yang kecil tau. Dia kata rumah hantu tu, biasa kalau kat funfair ni scam tau. Tak ada apa yang seram lah. Tapi this one, dia kata 2012, rumah hantu dekat tempat dia tu agak besar sebenarnya. Aku pun tak tahulah kan. Tapi itu yang dia cakap. Mungkin orang PD pernah masuk tempat tu. Mungkin, alright. Dia kata ada satu ketika ni aku menjagalah waktu tu. Biasa aku akan bekerja daripada starting lepas maghrib macam tu sampai pukul 1 pagi. Semua tutup lah. Okay, nak jadikan cerita, waktu tu dah pukul 12 lebih. Supposed to be tempat tu dah tutup lah. Tempat tu dah nak lengang lah. Tapi waktu tu aku tengah duduk dekat tepi tu, aku tengah kira kupon yang aku dapat kan, sebab aku kena letak dalam report semua. Tiba-tiba ada dua orang mamat ni, Dia datang and then dia kata, "Bang, buka lagi ya?" Lepas tu aku macam, alamak, kau kan nak tutup ni kan, nak kemas barang kat dalam ni kan. So aku macam, aduh boleh lah. Buka. Berapa orang ni? 2 orang ni bang. Okey. Pakai sini. 3 kupon. So aku ambil 3 kupon. Dia pun masuk dalam. Masuk sini, nanti keluar sini okey bang, okey. Dia pun masuk. So aku macam biasalah, aku duduk. Terdengar lah dia. Benda-benda macam tu kan. Benda-benda dia orang terpeganjat. So aku pun buat tak tahu je lah. So aku duduk pun apa semua. Tengah-tengah duduk apa semua tu, tiba-tiba aku rasa macam mamat 2 orang ni tak keluar-keluar. Macam apa lama sangat ni kan. So aku pun masuk ke dalam rumah hantu tu daripada pintu belakang, and aku boleh dengar lah. Kalau kau masuk daripada pintu belakang tu, kau boleh dengar bunyi tapak kaki orang datang tau. So maknanya orang kat dalam tu tak habis lagi lah. Kadang-kadang orang kat dalam ni, dia orang lebih-lebih duduk dalam tu, ambil gambar, photoshoot semua dengan hantu kan. So aku pun macam, okey lah, tak apa. Aku duduk kat tepi pintu tu, and then aku dengar, aku diam. Okey, ada tapak kaki. Okey lah. So aku pun keluar, aku pun biar je. So duduk aku dengar lagi dia jerit. Lebih kurang dalam 2 minit lebih macam tu dua-duanya tu pun keluar daripada rumah hantu aku tu tadi lah. So aku macam, okey bang. Dia kata, okey, best bang, best. Dia kata macam tu. Tapi bang, yang tu satu tu nampak real bang, yang satu tu. Apa, yang mana? Yang pocong ke? Tak pocong tu, nampak batung bang tu yang kepala dia je tu. Kepala dia tu pasal ada usus-usus, penanggal tu settle bang. Serius lawa. Nampak real gila bang. Yelah. Okay, alright, aku nak tutup dah. Alright. Okay, thank you. Lepas tu dia pun bilang, waktu tu aku jadi tergamam sebab setahu aku dekat dalam rumah hantu tu tak ada pun cosplay penanggal tu. So aku jadi macam, budak-budak ni nak saja game aku ke apa kan, saja nak berdajal aku ke apa. So aku pun masuk ke dalam pintu tu, and aku macam check. Aku tinjau lah kan, tak ada nampak apa pelik. So aku pun keluar balik.
Aku pun keluar balik, aku simpan barang-barang yang ada dekat situ, and then aku masuk ke dalam untuk kemas lah. Mungkin diorang dah terusik ke, dah tertolak barang tu ke apa. And aku pun masuk. Masa aku tengah masuk ke dalam rumah tu Cap, masa tapak yang pertama, yalah rumah tu aku dah tak takut dah, sebab aku yang kerja kan. So takkan aku takut. Aku masuk, dekat depan tu ada 2 patung budak-budak yang untuk menambah air seram lah. Dan aku masuk sekali lagi ke depan, ada satu pocong berdiri dekat sudut. Dan dekat tepi tu ada pagar, dekat dalam tu ada macam patung, ada kepala, ada tangan dan sebagainya. Dan aku masuk dalam lagi Cap. Waktu aku masuk dalam lagi tu Cap, aku tengah cek-cek barang waktu tu, dan dalam kepala otak aku tiba-tiba terlintas, budak ni kata tadi nampak ada penanggal kat dalam ni. Mananya? Aku pun jalan terus lagi. And waktu aku melangkah ke arah depan Cap, tiba-tiba Cap, aku tengok dekat belah depan aku tu ada something yang melintas depan aku Cap. Weh, aku nampak real Cap. Aku nampak ada satu kepala melintas depan aku. Aku cakap, weh, weh, lampu sama-sama, lampu mantu kan, ada tak ada. So aku cakap, tu cahaya ke apa kan? Sebab aku nampak macam ada cahaya lalu situ. So aku cakap, aku salah nampak ke? So aku pun berjalan ke depan sikit untuk tengok, untuk periksa kawasan tu. Betul ke aku nampak? Tapi bila aku sampai dekat kawasan tu Cap, tak ada apa-apa Cap. Yang ada cuma patung-patung tu saja. So aku macam, okey lah, budak-budak ni saja game aku lah tadi, and mungkin aku salah nampak. So aku malas nak panjang cerita. Dan dekat tepi tu ada satu patung dah jatuh tau Cap. So aku pun naikkan patung tu lah. So aku naikkan patung, and then aku berjalan menuju ke pintu keluar. Nak sampai pintu keluar. So sampai je aku kat pintu luar tu Cap, tiba-tiba waktu tu aku terdengar bunyi tapak kaki. Aku cakap, mana ada orang dah masuk tadi? Sebab kan aku cakapkan tadi, kat ujung tu dia boleh dengar tapak kaki yang kalau ada orang kat dalam. Bunyi tapak kaki apa pula ni? Waktu tu aku dalam keadaan seram. Dia seram tapi nak toleh, tapi nak tengok. So aku macam toleh pelan-pelan Cap. Aku tengok belakang, tak ada apa. Tak penat ni. Dia pun berjalan ke depan lagi untuk sampai ke pintu keluar tu. Sampai je dia kat pintu keluar tu, dia terdengar sekali lagi guys, bunyi tapak kaki tu. Tapi kali ni bunyi tapak kaki tu makin dekat. Dia macam follow dia. Waktu tu aku tak fikir banyak Cap. Aku toleh ke belakang untuk tengok siapa yang follow aku ni. Waktu aku toleh tu Cap, mata aku boleh pandang sampai ke hujung rumah hantu tu Cap. Dekat hujung rumah hantu tu ada something yang tengah tergapung dan tengah bergerak ke arah aku. Waktu tu Cap, tak kata apalah. Memang dalam tu banyak hantu, tapi bukan hantu-hantu yang betul. Tapi kalau dah yang benda tu tergapung, datang macam ni kat kau, takkan kau tak lari tak? Waktu tu aku terus keluar. Dan aku menjerit lah dekat luar tu. Dia keluar macam terperanjat kan. Dia menjerit kat luar tu. Dan aku macam, dada tu memang rasa sesak gila lah. Bulu roma mengemang habis ni. Dan aku macam, apa benda tu Sel? Tapi tak boleh belah. Tak boleh belah terus. Sebab aku tak tutup lagi pintu ni kan. So aku tak nak aku kena masuk kat dalam tu sekejap. Untuk aku tutup pagar kat dalam tu, baru aku boleh tutup pagar yang keluar. So aku pun beranikan diri masuk balik Cap dekat pintu belakang tu. Dan aku tengok dekat tempat tu, dah tak ada dah. Dah tak ada apa-apa dah. Aku pun macam relax. Aku pun mangga pagar yang belah dalam. Dan aku pun keluar daripada kawasan tu Cap. Dan waktu aku menampak nak ke pintu belakang tu, aku terdengar ada bunyi macam ni. Cari siapa? Halus Cap. Cari siapa? Waktu tu memang mencecek lah. Abel lari tutup pintu. Segala kupon semua aku tinggal. Aku keluar pergi kat kaunter Cina Abel tu. Dah lah Cina Abel pula tu. Cina Kelantan tu. Aku cakap dengan dia lah, aku nampak hantu lah. Dia gelakkan aku baik. Dia kata, mu kerja hantu, takut hantu. Dia kata gitu. Aku kata, aku nampak hantu betul kat dalam rumah hantu. Dia pun gelak aku sekali lagi Cap. So waktu malam tu aku cerita kat semua orang ingat aku bergurau kan. So aku ingat aku nak cerita kat engkau lah. So aku harap engkau tak bergurau, supaya engkau boleh share dekat viewers engkau. Kau rasa aku bergurau ke tak? So itulah dia guys, kisah yang dikongsikan kepada kita. So kau rasa dia bergurau ke tak? Real ke macam ni? Boleh jadi tak kan? Entah. Korang rasa macam mana?
Okay guys, untuk cerita yang kedua ni, kita nak cerita tentang obsesi. Oh, nama obsesi. Okay, obsesi, obses. Korang pernah tak ada member yang obses dengan tudung? Nampak pelik kan? Tapi inilah yang berlaku kepada seorang member ni. Dia ni perempuan lah, nama dia. Nama dia Imah. Okay, dia ada seorang kawan yang obses dengan tudung orang lama. Dia macam ni. Diorang ni pernah pergi buat satu, orang kata apa, assignment dekat satu rumah lama tu. Benda ni terjadi dekat area-area Kuala Selangor sana tau guys. Dia kata diorang ni pelajar daripada KL, dapat, orang kata apa, tempat dekat Kuala Selangor untuk diorang kaji. Orang panggil apa tu? Orang panggil apa? Assignment lah kan? Bukan site visit lain, kajian lah kan. Dia kata ada benda lah yang dia kena explore dekat dia punya course. Kat course dia tu. Dan dia pun tak beritahu dia course apa kan. Tapi dia kata dia kena pergi kat rumah-rumah lama untuk pergi benda-benda macam tu lah. So dia ni pergi ke rumah lama yang ada dekat Kuala Sungai Baru pula, Kuala Selangor. Okay, sampai dekat situ ada seorang makcik tua ni. Dia nenek lah, makcik tua Makcik tua orang panggil nenek lah. Apa makcik tua ni? Nenek lah. Ada seorang nenek ni yang dalam lingkungan 60-an dia rasa. Dia merupakan seorang penghuni rumah antik yang berada dekat sana lah. And so, jadikan cerita, dia orang buatlah kajian pasal rumah tu yang agak, orang kata apa, rare, yang penuh dengan sejarah, cerita dan sebagainya. And dia orang pergi ke rumah tu. Kita orang pun cek. Waktu kita orang tengah buat kerja ni, aku terperasan kawan aku ni, ada perempuan ni nama dia Nuni. Dia panggil orang tu Nuni, N-U-N-I, Nuni. Dia kata Nuni ni dia nampak banyak berborak dengan nenek tu tadi. So dia macam borak lah, nek rumah ni macam mana apa semua. Dia cek interview lah nenek tu kan. And waktu tu aku nampak Nuni ni, dia punya mata, dia pandang dekat nenek tu, dia macam pandang semacam, bukan pandang semacam gatal, tak. Dia macam faham tak? Dia macam tak fokus dengan apa yang nenek tu cakap waktu tu. And sampailah aku pergi kat area Nuni tu, yang tengah interview nenek tu. Dan aku tanya, Nuni dah siap ke? Dia kata sikit lagi. Waktu aku dah bercakap dengan Nuni, and aku pun bergerak ke arah yang lain lah, sebab aku kena lalu Nuni dulu. So waktu tu aku terdengar Nuni bertanya satu soalan kepada nenek tu. Nenek, tudung ni cantik lah nenek. Nenek dapat kat mana? Lepas tu nenek tu pun jawab. Nenek tu kata, oh yang ini mak nenek yang bagi, tahun 50-an punya, memang cantik. Oh, sukalah. Tapi tudung ni kira dah lama lah, 50-an. Ini kita dah tahun 2000 dah. 50-an maknanya 50 tahun lah lebih kurang. Dah 50 tahun dah. Tapi dia kata tudung tu nampak masih elok. So dia kata macam, boleh tak saya nak sikit kain dia? Lepas tu nenek tu kata, boleh, nanti nenek bagi ya. Dia kata macam tu. Okay, alright. So diorang pun buat dah settle. Diorang pun wrap up, and diorang gerak balik ke Kuala Lumpur petang tu juga. And waktu kita orang dah packing, dah angkat barang apa semua, and kita orang pun jalan. And waktu kita nak berjalan lebih kurang 10 minit perjalanan tu, tiba-tiba si Nuni ni jerit kat kita orang. Jerit tau. Dia macam, dia kata macam tu tiba-tiba. Lepas kita orang macam terperanjat lah. Apa hal? Aku lupa lah. Lupa apa? Aku lupa tadi aku nak ambil tudung tu kat nenek tu. Alah, dah jauh ni. Alah, tolonglah patah balik. Kau tahu tak, tudung tu cantik, 50 tahun lepas punya tau. Kau percayalah cakap nenek tu. Kalau 50 tahun punya kain, mestilah dah reput, kan? Mestilah dah tak elok. Kau ni lurus sangat. Alah, tolonglah patah balik. Yelah. So kawan aku si Wan ni yang bawa kereta ni, dia pun patah balik. Rizwan ni, dia patah balik menuju ke rumah tu. Tapi sayangnya sampai kat rumah tu nenek tu dah tak ada lah, kan? Kita dah balik, nenek tu tak ada lah. Dan kita orang pun macam, dah petang ni, takkan kita nak call nenek tu datang balik semata-mata tudung kau. Dah jomlah balik. Alah, yelah. So kita orang pun berjalan menuju ke kereta. And then kita orang masuk kereta. Dan waktu tu si Nuni ni kata, kejap. Aku terlupa lah. Kenapa? Aku terlupa nak ambil gambar rumah ni daripada jauh. Boleh. Ambil lah gambar ni dulu. Okay. Kau galikan kereta depan sikit. Okay. Cekak. Dia ambil gambar. Dia ambil gambar rumah tu. And then dia orang pun masuk ke dalam kereta. And dia orang gerak sampailah dekat universiti diorang yang berada dekat Kuala Lumpur. Malam tu aku dengan Nuni ni, orang kata apa, bukan housemate, roommate. Rumah bilik sama.
So kita orang waktu tu tengah tengok balik footage yang kita orang ambil, interview yang kita orang dah buat. And waktu tu masa aku tengok rakaman Nuni interview Nenek tu, audio dia tak ada langsung. Kita orang dengar, asal senyap je ni Nuni. Takkan mic tak pasang? Adalah, aku pasang lah. Kau dengar ni, tak ada apa-apa. Lepas tu Nuni pun angkat, letak. Ada je. Apa yang kau tak dengar? Kau cuba ke dengar betul-betul? Aku pun dengar. Aku play pump. Aku dengar suara Nuni bercakap. Dia tanya soalan. Tapi bila mic tu hulur dekat makcik tu, dekat nenek tu, mic tu jadi mute. Lepas tu aku bagi kat Nuni, tak, suara kau memang dengar, suara nenek ni tak ada. Dia pun angkat. Adalah, ada suara dia. Kau tak dengar ke? Waktu tu aku dah rasa something somewhere dah. Aku rasa mengemang lah waktu tu. Tak apalah, kita buat benda ni besok lah. Dah lah, tutup lah. Yelah. So waktu tu kita orang pun decide untuk wrap up. Dan kita orang baring lah dekat katil masing-masing. Dan waktu Nuni ni baring, Nuni ni ada cakap dengan aku, Min, dia panggil aku dekat dekat college biasalah, nama-nama timbangan kan. Dia panggil aku Men, M-E-N, Men, sebab aku jantan sikit. Men, kalau lah aku dapat tudung tu kan, aku boleh pakai kain tu. Boleh lah aku tampal-tampal sikit. Dah lah kau ni, tak payahlah. Dah pukul berapa ni cerita pasal nenek tu. Tak payahlah, tidur je lah. Alah, aku nak. Nantilah ada rezeki lagi kita jumpa, kita ambil lah kain tu. Yelah. So kita orang pun tidur. So waktu tu dalam pukul 2 pagi macam tu, aku macam tiba-tiba tersentak. And waktu aku tersentak tu aku pun mengalihkan badan aku ke arah belah kanan. And waktu aku alih belah kanan tu aku nampak badan Nuni dekat belakang tu ditutupi oleh satu kain berwarna merah. Aku macam apa benda tu So aku pun kecikkan mata. Aku tengok betul-betul. And waktu aku kecikkan mata, aku tengok betul-betul tu aku baru perasan yang kain merah tu adalah kain tudung ataupun selendang yang nenek tu pakai. Aku macam ini aku nampak tadi ni. Aku masih lagi nampak kain tu. Waktu tu aku tutup mata aku dengan bantal lah kan. And aku pun tak tahu macam mana. Waktu malam tu aku menggigil gila. And waktu aku tengah tutup bantal tu tiba-tiba aku dengar Nuni dia bercakap macam ni. Terima kasih Nini, takkan sampai sini hantar. Waktu tu kau gila apa? Pukul 2 pagi dengan kawan cakap macam tu. So aku pun ngintai lah. Aku ngintai dekat celah bantal tu. And aku nampak Nuni tengah duduk bersila. And dekat tangan dia tu ada selendang tu, ada tudung tu waktu tu. And dia tengah bercakap like macam-macam ada orang kat depan dia. Tapi dia cakap seorang-seorang waktu tu. Nini, jauhnya nenek jalan. Terima kasih tau, terima kasih. Saya terlupa tadi, saya betul-betul terlupa. So waktu tu aku tak fikir panjang lah. Aku pun keluarkan bantal tu, aku tegur dia. Nuni, kau cakap dengan siapa? Tu Nuni pandang aku. And then dia macam terperanjat. Dia macam, cakap dengan siapa? Apa? Kau cakap dengan siapa tadi? Tak ada, siapa? Apa yang cakap apa? And waktu tu aku nampak dekat tangan dia tu, warna merah kan tadi dia pegang. And sekarang bila aku tengok sekali lagi, tak ada apa-apa kat tangan tu. Waktu tu dua-dua dah mengemang. Aku buka lampu, aku cakap dengan Nuni, kau tahu tak kau cakap apa tadi? Tak tahu. Aku tidur lah tadi. Aku dengar kau cakap terima kasih. Kau cakap terima kasih Nek, bagi tudung apa semua. Kau ni kenapa malam-malam macam ni? Dah lah, lupa lah pasal tudung tu. Tapi waktu tu Nuni dia macam blank tau. Dia tak tahu apa benda yang dia buat. Dia macam ni, What is that? Kan? So waktu tu aku jadi macam penasaran, aku jadi pelik. So aku cakap dengan dia, Nuni, tadi gambar tu mana? Gambar rumah yang kau ambil tu. Aku macam ada dekat dalam telefon aku. Buat sini. Dia kata macam tu. So aku pun ambil phone dia tu, and aku buka lah gambar white shot yang dia ambil tu. Waktu tu aku nampak gambar tu macam ni. Okay, contohlah gambar rumah dia jauh, shot tu dari sini. And aku nampak dekat tepi kamera dia tu ada something yang macam ni. Ada orang tu macam ni. Oh gila babi.
waktu tu kita orang dua-dua tengok, kita orang dua-dua menjerit. Aku cakap dengan dia, kau padam gambar ni sekarang juga. And waktu tu kita orang panggil grup kita orang yang lain, roommate sebelah. And then kita orang masuk kat dalam bilik tu, and kita orang check footage tu cap. Kita orang check footage yang si siapa ni, Nuni ni interview. And waktu kita orang check footage tu cap, kita orang baru perasan cap, yang nenek tu pakai selendang berwarna hitam, bukan warna merah. Tapi dalam gambar tu ada orang tua tinjau, dia pakai selendang berwarna merah. Apa yang kat sini berbezanya, kita orang nampak dekat kita orang nampak ada gambar di mana waktu tu kita orang tengah buat research, ada gambar diambil, ada satu orang berjalan pakai selendang merah. Yang Nuni interview pakai selendang berwarna hitam. Faham tak? Faham. Yang di interview tu dia bawa perasan orang tu pakai selendang hitam. Lepas tu dia tanya Nuni, tadi yang kau tegur tu selendang apa? Selendang merah. Yang ni warna hitam, tapi aku tengok warna merah. Lepas tu dia tengok gambar yang lain, dia tengok video yang lain. And ada video waktu dia orang tengah buat ubat tu, dia orang nampak nenek tu macam pusing, tapi yang berjalan tu dia pakai selendang warna merah. Seram kan. Coba aku risk juga orang tu. Bagilah video dia kan. Kata videonya mungkinlah kita boleh share kat viewers ke. Tapi dia kata benda ni dah lama, 2007 dia kata benda ni jadi. So video tu pun tak kat mana, tak tahu kat mana. And 2007 punya video macam mana pula kan, kau expect apa? So sayang kalau ada tu kita boleh identify. Macam tu lah. And gambar tu pun dia kata malam tu dia orang delete terus waktu tu. Biasalah kalau ambil gambar pakai handphone 2007, handphone apa je ada kan, tak engage, Sony Express. Ya ke? Kan? Tak silap aku lah kan. Itu je lah. So iPhone pun aku tak tahu dah ada ke belum. Rasanya belum. Tak pun paling kuat pun tu handphone apa? Handphone sabun. Lepas tu adalah macam yang pen, Blackberry. Handphone macam tu je. Gambar apa je kau expect, tapi nampak seram lah. Tapi kalau ada klasik lah, tapi tak ada nak macam mana kan. So itulah dia guys, kongsian daripada Nuni dan juga Man. Okay, so aku harap korang terhibur dengan kisah-kisah yang aku ceritakan kepada korang. Alright, so kita jumpa di video akan datang guys. Korang enjoy je lah. Aku ada lah tengok juga orang komen, Cap, ini reka Cap, nampak sangat tipu Cap. Mat, ini cerita hantu. Alright, yang kau tengok dekat filem tu pun reka, tapi yang penting keseraman tu sampai. Reka ke tidak ke tak payah kan, kita tak payah fikir. Biasa yang betul, yang sahih ni je. Yang sahih ni biasanya benda semua dalam Al-Quran. Bila sampai ke mulut orang, tak ada apa yang sahih dia. Alright, so kita jumpa di video akan datang guys. Kepada siapa-siapa yang mungkin interview, yang nak join team Acap masih lagi buka vacancy. Korang boleh tengok iklan yang ini, boleh contact nombor dekat description. Acap akan bagi link dia, and korang boleh contact teruslah kita orang kat sana. Alright, tak payah email je lah, resume senang kan. Email resume, kita on call korang, lebih mudah. Takut nanti WhatsApp tak perasan pula. Okay, kita jumpa di video akan datang guys. See you. Assalamualaikum. Wacau lu. Bye.